نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Hari ini kita nak sentuh tentang satu perkara yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, yang selalu juga kita buat, yang kalau kita tak buat kita jadi orang yang rugi. Jadi saya bukan nak ngajar benda baru, tapi ini satu perkara yang kita nak ianya menjadi satu peringatan semula untuk kita amalkan bersama, iaitu perkara yang berkaitan dengan sedekah atau sedekah. Orang kita sebut sedekah. Yang mana sedekah ini tujuan dia, antara tujuan sedekah untuk meraih barakah. Itu tajuk saya hari ini, sedekah meraih barakah. Tuan-tuan puan-puan dan rahmati Allah SWT sekalian, bila sebut tentang sedekah, so saya ingat kita tak ada masalah dengan definisi sedekah. Tapi saya nak kita memahami konsep ataupun yang dimaksudkan dengan barakah. Apakah barakah atau berkat kita panggil? Berkat ni kalau orang kita ni macam-macam lah. Kalau pergi kenduri pun ada berkat, kan? Atau ada berkat. Contohnya kan, ya. Apa maksud barakah? Dan bahasa Arab birkah. Ada satu perkataan yang namanya birkah. Birkah ni maknanya apa? Perigi atau telaga. Birkah. Ya. Jadi barakah ini secara bahasanya kita panggil dia sesuatu yang nasya'a, yang berkembang, wa ziyadah, dan bertambah. Jadi bila sebut tentang berkat, berkat itulah sesuatu yang berkembang dan juga bertambah. Itu secara bahasa yang dengan apa ni, secara bahasa ini juga kita sudah boleh menampakkan apakah maksud keberkatan, ya. Jadi selalu kita sebut, kita buat apa-apa kita nak berkat. Kita nak buat apa, kita nak berkat. Kita nak berkat dari Allah Ta'ala. Apa maksud berkat? Berkat ini maksudnya sesuatu yang memberikan pertambahan dan keuntungan. Kalau berniaga untung. Kita ni kalau nak belajar, kita nak belajar tu berkat. Maksud berkat apa? Kita dapat lebih daripada apa yang kita buat. Kita belajar tapi kita dapat lebih daripada yang kita belajar tu dapat. Contoh belajar matematik tapi kita dapat lebih daripada yang kita belajar matematik. Sebab apa? Sebab ada keberkatan. Itu maksud dia lah. Maksud keberkatan itu, ya. Jadi
Keberkatan ni sangat kita perlukan kerana di sanalah letaknya redha Allah. Bila Allah redha, maka sesuatu yang kita buat itu ada berkat. Itu yang selalu orang sebut, walaupun dia ni gaji tak besar, tapi duitnya sentiasa cukup, malah boleh simpan. Itu namanya barakah. Ada orang gajinya besar, tuan-tuan perempuan sekalian, tapi duitnya tak pernah cukup, hutang setiap bulan bila dibayar-bayar, maka gajinya tak cukup bayar hutang. Maka itu namanya sesuatu yang tidak ada barakahnya. Sebab itu kita kena lihat diri kita ini, kadang-kadang kenapa kita ni rasa banyak ada duit tapi masih tak cukup-cukup. Kadang-kadang bukan sebab apa, tapi sebab tidak ada keberkatan dalam tindakan-tindakan kita. Maka hari ini kita nak sama-sama menjentik hati dan diri kita untuk kita merenung kembali supaya kita mengambil apa saja pesanan-pesanan yang didasari oleh firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabdaan-sabdaan baginda Rasulullah SAW serta penceritaan daripada sahabat-sahabat baginda SAW supaya kita ini ada satu kesedaran tentang perlu memahami konsep sedekah yang sebenar. Di peringkat awal ini, suka untuk saya bacakan ayat 261 surah Al-Baqarah, yang mana surah ni kalau kita sedekah selalu, ayat inilah yang dibacakan sebagai dalil untuk memberi kesedaran kepada kita. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Allah kata apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Bandingan ataupun perumpamaan infak atau derma atau sedekah orang-orang yang membelanjakan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbah, seperti habbah ni apa? Sebiji benih. Satu butir biji benih. Ambatat 7 sanabil, yang tumbuh daripada sebiji benih tadi, tumbuh kepada 7 tangkai. 7 sanabil, 7 tangkai. Dan fi kulli sumbulatin 100 habbah. Dan 7 tadi tu, pada setiap tangkai itu ada 100 pula lagi benih. 100 biji pula lagi. Bermakna ada 700. Daripada satu benih tadi, bercambah jadi 700. Ini konsep berkat. Tuan-tuan puan sekalian, ini konsep berkat. Kita tadi buat satu saja. Tapi kerana berkat, maka digandakan sehingga 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan sesungguhnya Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah nak. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah SWT maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, ini konsep sedekah yang kita nak kena faham supaya kita ada rasa seronok nak sedekah. Selalu orang tak nak sedekah, tuan-tuan perempuan sekalian. Sebab apa? Sebab bila sedekah, harta makin sikit. Bila sedekah, harta makin kurang. Kalau sedekah, duit kita kurang. Contoh kita ada RM10, kita sedekah RM10, tak ada duit lagi dah. Kita ada RM50, kita sedekah RM1, tinggal RM49. Ada orang kata selamat, ada RM49 lagi. Kita rasa rugi. Sebab itu kita cuba, kalau kita ni nak menguji diri kita, tuan-tuan kan, zaman sebelum ni kan, kalau sembahyang Jumaat tu, solat Jumaat tu, tabung kan berjalan, gerak kan. Kalau lah, ni kita tanyalah, saya tak nak jawapan pun, tuan-tuan tanya sendiri, jawab sendirilah. Ya. Bila tabung tu lalu depan kita, kita pun nak, bagus niat nak sedekah, kita pun buka, tengok ada duit keping, duit kertas RM1 tu dalam 2-3 helai, kemudian ada sekeping duit RM50. Agak-agak nak bagi mana. Tapi ada di antara manusia
yang bila tabung lalu dia tengok poket, nampak tak ada harapan dah, memang RM1 ni lah yang jadi harapan masuk dalam tabung. Ya betul orang kata, Ustaz, yang penting ikhlas Ustaz. Saya ikhlas RM1. Okey, ikhlas ni saya pun tak boleh duga, siapa-siapa pun tak boleh duga tu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau betul kita ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau kita rasa sebab kalau aku bagi 50 aku rugi, kita sedang membuat perkiraan yang salah tentang keberkatan daripada sedekah. Kita seolah-olahnya menyangka bahawa bila kita beri RM50, kita muflis, kita bankrupt, kita miskin, tuan-tuan. Tanpa kita merenung ayat yang Allah SWT sebutkan, setiap satu kebaikan itu digandakan sehingga 700 kali ganda. Dan ada beberapa perbahasan ulama tafsir tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahawa bukanlah bermaksud limitation untuk sedekah itu hanya sampai 700 kali ganda. Tetapi yang disebut 700 kali ganda itu untuk menggambarkan banyaknya gandaan yang akan Allah berikan kepada kita tatkala kita bersedekah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lagi dahsyat, tuan-tuan. Bila tabung lalu dia sedekah juga, tapi tak masuk duit, dia senyum je depan tabung. Tabung lalu dia senyum je. Sebab apa? Dia kata kan senyum tu sedekah. Bijak betul orang ni. Ya? Dalam masa yang sama memang betul lah senyum sedekah, tapi dia melepaskan satu peluang yang cukup berharga yang Allahu Akbar. Rugilah tuan-tuan kalau kita tidak berbuat demikian. Sebab itu kena tanam dalam diri kita. Sedekah ni tuan-tuan, sedekah ini lawan dia apa? Bakhil. Lawan dia bakhil. Ada satu doa yang saya rasa ramai kita hafal. Doa ini Rasulullah SAW ajarkan pada para sahabat supaya para sahabat terhindar dan terjauh daripada 8 penyakit hati. 8 penyakit hati. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabati daini wa qahrir rijal. Tadi ada yang ke berapa? Hammi wal hazan, ajzi wal kasal, jubni wal bukhl. Yang keenam tu Nabi sebut minta jauh daripada bukhli, daripada bakhil. Haji Bakhil bin Haji Kudukut. Ini Haji Bakhil. Bakhil ini ataupun kikir, ini sifat mazmumah yang boleh menyebabkan seorang pemilik bagi sifat bakhil ini terjauh dari rahmat Allah, terjauh dari syurga Allah, wal'iyadhu billah min zalik. Maka sebab itu sifat nak bersedekah perlu dididik. Cara didikkannya, kita perlu melihat nasihat-nasihat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah menggambarkan tentang kelebihan, dan saya nak sambung sikit. Ya. Sambung sikit tentang cara kita nak sedekah ni. Ya, Allah kata apa? Dalam ayat yang seterusnya, ayat 263, ya, Allah sebut apa? Ya, minta maaf, ayat yang ke-262, Allah kata, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Ini janji Allah SWT, jaminan Allah SWT. Allah kata alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfiqu manna wala adhallahum ajruhum. Thumma la yutba'una ma anfaqu manna wala adhallahum ajruhum inda rabbihim. Dan kemudian mereka tidak mengiringi, mereka tidak mengiringi atau menyertakan apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan yang berbangkit-bangkit, manan, perkara yang berbangkit-bangkit tentang pemberiannya, dan tidak pernah wala adzallahum, wala adza, dan juga tidak memberikan sesuatu kesakitan. Kesakitan ini apa? Singgung atau sakitkan hati atau peli, ya. Maka mereka ini Allah kata apa? Lahum ajruhum inda rabbihim. Maka untuk mereka itu ada mereka ini ada ajrun,
ada pahala, ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Dahlah ada ganjaran. Allah tambah lagi wala khaufun alaihim, dan tidak akan ada kebimbangan untuk mereka daripada perlakuan atau kejadian-kejadian yang tidak baik. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Ni beri sedekah, ada orang bagus sedekah, tapi bila sedekah kita ni nakkan sesuatu. Kita nakkan sesuatu kan. Tak boleh lah begitu. Ya? Kita tak boleh bila kita sedekah mengharapkan sesuatu. Anak-anak bila bulan puasa lah kan. Bila bulan puasa kan kita selalu bila nak buka tu macam-macam kita hantar kat jiran kita. Bila kita masak serawa, kita beri kat jiran kita, masak pulut kuning ke, pulut hitam ke, kita buat pulut durian ke, buat pengat pisang ke, kan kita pun beri, ada masak sop ekor bagi kat jiran dia. Jiran dia pula mungkin agaknya waktu kita beri salam nak bagi tu, dia tengah masak tuan-tuan. Dia tengah masak. Jadi bila dia tengah masak, dia pun tambah dia pun okey. Dia pun terlupa nak ucap terima kasih. Yang hantar ni balik-balik dia pun kata, bang, kita beri ni, kita bukan nak balas apa pun, terima kasih pun tidak. Dia kata, kita mengharapkan sesuatu. Ya, kita mengharapkan sesuatu. Jadi adakah yang kita mengharap itu dibolehkan? Kita lihat dalam surah Al-Insan, surah yang esok imam baca rakaat kedua. Ya. Allah kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya. Orang yang apa? Orang yang wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini kita nak belajar. Ayat ini kita nak belajar bagaimana Allah beritahu ada orang-orang yang sangat baik ini, orang yang sangat elok perbuatannya ini, perbuatan sedekah. Innama nut'imukum wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan atas apa yang mereka sukai, memberi makan golongan yang mereka nak beri itu dengan sesuatu yang mereka sukai. Bukannya kita tak nak tuan-tuan. Ini kena betul juga ni bila kita nak bersedekah tuan-tuan ya. Kadang-kadang minta maaf kata kalau saya sebut ni ada yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi saya memberikan permisalan. Ada orang yang contohnya orang berniaga makan. Ni dia kalau nak lagi dekat bulan Ramadan lah kan, bazar Ramadan kan. Bazar Ramadan. Bila buka pukul 3 tu, cuaca cantik, tiba-tiba hujan, selebat-lebat hujan tuan-tuan. Orang tak boleh nak datang. Maka akhirnya makanan pun banyak. Maka apa dia nak buat? Ni makanan tak habis ni, kita pergi sedekah kat masjid. Nampak cantik tuan-tuan, sedekah kat masjid. Tapi amalan sedekah kita itu kerana makanan tu tadi sebab tak habis. Sebab itu kalau kita bagi penjual-penjual yang nak bersedekah, kita sedekah jangan tunggu barang tak habis. Sebelum berniaga tu kita dah peruntukkan ini untuk sedekah hantar. Yang berniaga lah. Tapi kalau tak habis nak beri pun tak apa. Tapi jangan dia jadi niat utama tuan-tuan. Seolah kita ini tidak begitu ikhlas dalam memberikan sesuatu. Sebab itu dilihat dalam ayat surah Al-Insan ni, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini 3 golongan yang susah. Orang miskin, ya, miskin, wa yatiman, anak-anak yatim, wa asira, dan tawanan perang, orang yang tertahan. Mereka ni antara orang yang ada masalah boleh terputus makanan. Hari ni tuan-tuan puan-puan sekalian, kita banyak ruang dan peluang untuk bantu kadang-kadang warga kita sendiri yang ditimpa kesusahan hari ni, pandemik COVID-19. Kadang-kadang kesusahan tu bukan sebab dia tak berduit, tapi keadaan semasa. Dia tak boleh nak keluar, kena kuarantin, makanan pula dah habis, bekalan dah habis, nak beli macam mana dan sebagainya kan. Kita ada ruang dan peluang, gunakan. Dan yang paling penting, kita lihat apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan ni, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu itu
kerana Allah, liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. La nuridu minkum, dan kami tidak minta daripada kamu, wahai orang-orang yang kami beri makan ini, jazaa'an wala syukura. Jaza', apa dia? Apa dia jaza' ni? Timbal balik. Aku beri sop ekor, kau kena balas yang setimpal lah. Bagi sop ekor, bagi cekodok ikan bilis pun tak ada pula tu. Semata-mata cekodok letak tepung dengan garam aja. Dapat cekodok dia bagi kita. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ni kena jaga ni. Kita nak sedekah kita berkualiti tuan-tuan, supaya sedekah kita meraih barakah. Jadi diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sedekah, jangan kita nak minta timbal balik balasan orang. Balasan orang bila kita beri orang balas, dia nak balas alhamdulillah, tapi bukan kita berkehendak. Dan yang kedua, wala syukura, dan kita pun tak berkehendak ucapan terima kasih. Ada orang kata, kita bukan nak balasan apa, kita nak ada ucap terima kasih, takkan tak boleh. Rupa-rupanya nak dapatkan keikhlasan yang betul-betul, ada ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala, kita jangan sampai terdetik bila kita sedekah, kita mengharapkan orang itu berterima kasih kepada kita. Kalau dia tak berterima kasih, kita jangan ada apa-apa rasa yang tak seronok, malah kita bersyukur kerana kita dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT sebut tadi apa? Wala khaufun alaihim. Mereka ini yang bersedekah tidak akan ada rasa takut. Selalu orang sedekah apa yang dia takut tuan-tuan? Takut miskin. Tapi bila kita sedekah itu kerana Allah Ta'ala, orang ini takkan takut miskin. Malah dia rasa gian untuk bersedekah. Wala hum yazanun, dan mereka tidak sedih. Kenapa? Kerana orang bila sedekah dia rasa sedih, dia rasa bila dia rasa takut miskin. Dan kenapa dia takut miskin? Sebab dia takut dia akan bersedih. Tapi Allah memberikan jaminan orang yang bersedekah, mereka tidak akan diberikan kesusahan, susah hati, tidak, ya, dan mereka juga tidak akan berada dalam keadaan duka cita pun tidak. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan dalam ayat yang lain surah yang sama, surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan firman-Nya pada ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Allah SWT berfirman, dan segala apa barang yang baik yang kamu dermakan, yang kamu infakkan itu, yang kita beri ni tuan-tuan, yang tadi beri sop ekor, yang tadi beri hadiah, yang tadi beri pisang standan, yang tadi beri buah apple, yang baik-baik itu, Allah kata apa? Fali anfusikum, yang kamu buat itu bukan untuk orang tu pun sebenarnya, tapi untuk kamu sendiri, kata Allah. Fali anfusikum, yang kita sedekah pada orang tu, nampak zahir sedekah itu pada orang, tapi sebenarnya kita sedekah pada orang, dia balik semula kepada kita. Tu Allah kata tu, fali anfusikum, itu adalah untuk diri kamu sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan kamu membelanjakan itu hanya untuk menempah ataupun untuk mendapat keredaan Allah. Untuk mendapat keredaan Allah. Ini reda Allah ni. Supaya dengan reda itu akan dapat keberkatan. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan segala barang-barang baik yang kamu dermakan itu, yang kamu infakkan itu, yang kamu sedekahkan itu, akan dibalas, diganjarkan kepada kamu, sedang kamu tidak akan wa antum la tuzlamun. Kamu tidak akan dizalimi. Dalam maksud yang lain, kamu tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
akan perbuatan kamu. Sebab itu ada setengah ulama bila menafsirkan ayat 3 surah At-Talaq yang orang kita ramai panggil ayat 1000 dinar tu. Ayat 1000 dinar tu ayat surah At-Talaq. Ya, orang kita lagi lah ayat 1000 dinar ni. Ya. Yang mana Allah SWT berfirman apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Ya. Allah kata apa? Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Dalam mendefinisikan takwa, mendefinisikan takwa dalam ayat ini, beberapa ulama tafsir menafsirkan bahawa yang dikhususkan takwa itu adalah amalan sedekah dan infak. Sebab dia ayat selepas tu seolah-olahnya memberi maksud itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan cara sedekah, infak dan bantu orang, yaj'al lahu makhraja, Allah akan sediakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada orang ini daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertawakal serah diri pada Allah. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang mencukupkan, memelihara. Kita bagi orang nampak physically kita dah tak ada apa, tapi yang cukupkan adalah Allah, bukan manusia yang mencukupkan. Yang mencukupkan sesuatu adalah Allah. Sebab tu kita sebab apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ataupun hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Kan kita apa? Cukuplah Allah bagi aku. Hasbi rabbi jallallah. Cukup. Kan Allah yang mencukupkan. Hasbunallah tu jamak. Cukuplah Allah bagi kita. Jadi innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah lah yang akan menyampaikan urusannya. Segala urusan di dunia semua urusan Allah, bukan urusan manusia. Allah yang tetapkan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan takdir, ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.